Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi ramai orang bila kita bercerita tentang Microsoft Office, yang kita biasa pakai adalah Word, Excel dan juga PowerPoint. Tapi sebenarnya dalam package Microsoft Office tu kita ada satu lagi aplikasi yang memang sangat bagus, okey, dan sangat berguna, okey, terutama sekali dalam pengajaran, sebagai salah satu alat bantu mengajar yang baik. Okey, jadi saya nak tunjukkan bagaimana cara saya menggunakan OneNote dalam PDPC saya, tak kiralah semasa saya online ataupun semasa saya membuat PDPC secara berdepan. Okey, jadi cara pertama kita nak gunakan, bila kita buka saja OneNote, kita akan nampak paparan ini. Okey, kemudian di bahagian kiri, kita pergi pada anak panah ini, kita tekan di bahagian bucu kiri bawah untuk add notebook dan dia akan keluar create new notebook. Katakan kita nak buat untuk kelas 4 sains. Okey, kita tuliskan notebook tu 4 sains. Okey, create notebook. Kita tunggu dia create notebook yang kita perlukan tu. Okey, yang bagusnya tentang OneNote ni ialah aplikasi ni dia menawarkan flexibility yang lebih berbanding buku nota yang biasa. Biasanya dalam sebuah buku nota, kita boleh letakkan section, bahagian yang besar-besar, dan dalam setiap section tu kita boleh letakkan kertas-kertas, muka surat, apalah semua maklumat yang berkaitan dengan section tersebut. Okey, dan di dalam OneNote, dia punya flexibility yang saya maksudkan tu ialah section yang kita boleh tambahkan tu boleh sangat banyak, lebih daripada 10, 20 pun boleh. Okey, jadi di bahagian section ni biasanya saya akan letakkan sama ada subjek ataupun bab, apa-apa yang kita perlukan, ataupun section untuk latihan, section untuk nota. Okey, dan kemudian di sebelah kanan section ni, selepas section dia ada berikan page. Page pun sama. Bagi setiap section, dia akan ada page yang tersendiri. Katakan saya buat contoh untuk notebook 4 sains ni, saya namakan section ni sebagai fizik. Okey, kemudian bila saya nak tambahkan section baru, saya boleh klik dekat bahagian bawah ni, add section. Okey, kemudian katakan saya nak tulis biologi, saya nak buat juga nota mengenai biologi, katakanlah. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok pada bahagian fizik. Okey. Kita klik saja pada section tu, dia akan automatik, dia akan tutup untuk memberikan kita ruang pentas yang boleh dikatakan agak besar dan selesa untuk kita gunakan. Okey, so di sini di bahagian page ni kita boleh namakan untitled page ni. Katakanlah kita nak mengajar mengenai bab 2. Okey, bab 2 kita tuliskan bab 2. Okey, latihan. Okey. Jadi ada beberapa cara macam mana kita nak menggunakan OneNote. Okey, saya akan tunjukkan beberapa cara yang saya biasa gunakan semasa saya memaparkan OneNote ni kepada murid-murid. Okey, cara yang pertama. Kalau kita nak kalau komputer kita ada kebolehan untuk touch screen ataupun ada kebolehan untuk menggunakan pen, kita boleh klik pada bahagian draw. Okey, kemudian kita klik pada bahagian draw with mouse or touch. Dengan mouse pun sebenarnya kita boleh lukislah, kita boleh tulis. Okey, jadi kita klik pada tangan ni. Okey, katakan kita nak tulis sesuatu dengan pen merah. Okey, jadi kita guna saja tangan, touchscreen, pen ataupun mouse. Kita tarik, klik dan drag. Okey, sekarang saya tunjukkan dulu dia punya cara dia. Nanti saya akan tunjukkan dia punya aplikasinya. Okey, di bahagian atas ni kita ada bermacam-macam pilihan yang memangnya akan sangat interaktif terhadap murid-murid. Okey, sebab dia memang tertarik dengan warna-warna ni semua. Jadi kita boleh gunakan kesemua sumber yang ada. Okey, jadi prosesnya.
Selain daripada itu, satu lagi, kalau misal kata kita tak nak menggunakan pen sebab kita takut tulisan buruk atau murid tak faham, kita boleh juga klik pada text tool ni, okey, dan dia akan terus automatik dan kita boleh menaip seperti biasa. Okey, katakan soalan pertama. Okey. Jadi inilah yang saya maksudkan flexibility dia. Kita boleh menaip seperti Microsoft Word dan dalam masa yang sama kita juga boleh melukis, draw dengan bebas, dan pentas dia memang sangat besar dan sangat mudah untuk digunakan. Okey, jadi macam mana saya gunakan OneNote dalam PDPC? Okey, selalunya saya akan mulakan dengan insert. Okey, apabila saya membuat sesuatu latihan ataupun handout, saya akan biasanya save dalam bentuk PDF. Okey, kerana bentuk PDF ni lebih cepat untuk dibuka berbanding dengan yang lain-lain lah. Okey, jadi klik pada insert ni. Okey, klik pada pentas ni. Okey, klik pada PDF. Okey, saya ambil fail PDF latihan pengukuhan bab 2 untuk diinsertkan ke dalam OneNote. Jadi apabila OneNote mengimport fail PDF ni tadi ke dalam page yang kita telah buat ni tadi, okey, dia akan import semua muka surat. Okey, tetapi sekiranya contohlah kita nak import buku teks dan kita tak nak import keseluruhan buku teks, kita kena buka melalui PDF. Kita kena buka melalui PDF dan klik pada print. Print, export to OneNote. Okey, kemudian kita pilih muka surat. Okey, jadi ini ialah PDF yang telah diimport ke dalam OneNote. Okey, jadi saya tunjukkan cara macam mana saya menggunakan OneNote. Okey. Yang pertama sekali, semasa saya paparkan paparan ini kepada murid, saya akan klik pada anak panah 2 ini di bahagian atas, okey, untuk memaksimumkan ruang yang digunakan. Okey, kemudian sambil-sambil kita bercerita mengenai tajuk dan sebagainya, kita boleh scroll down saja ke bawah. Okey, kemudian apabila kita hendak berbincang, okey, di dalam paparan ni kita boleh nampak ada 4-5 soalan di dalam ni dan tulisan dia kecil. Okey, jadi dalam OneNote kita boleh zoom sahaja dan kita boleh nampak tulisannya dengan jelas. Okey, berbanding kalau kita guna aplikasi-aplikasi lain macam foto, okey, kita biasanya bila kita zoom dia akan pecah, tapi dalam OneNote dia boleh zoom dan tulisannya jelas. Okey, jadi sambil-sambil kita menjelaskan pada budak membaca dan menerangkan apa yang dipaparkan, yang saya suka tentang OneNote ni ialah kita boleh menggunakan semua aplikasi yang disediakan di dalam OneNote. Okey, jadi yang saya selalu guna adalah ini, draw tool ni. Klik pada tanda tangan tu. Lepas tu klik pada pen merah. Misal kata kalau kita tak nak pen merah lah, boleh je kita pakai warna-warna lain. Ada warna-warni pun ada. Okey, tapi biasanya saya akan guna warna merah. Okey, kemudian kita tunjukkan. Kita kata contohnya Raja 1 menunjukkan, bila kita nak gerakkan kita kena tekan semula dekat situ. Okey, kalau tak kita akan terconteng lah. Okey, katakan berapakah sesaran balai polis itu dari balai polis P pada jam 10.30 pagi. Okey, jadi kita nak pelajar ini fokus pada sesaran. Okey, kita nak pelajar ini fokus pada sesaran. Okey, kita boleh gariskan. Okey, dari balai polis P pada jam 10.30 pagi. Jadi kita carilah balai polis P yang ini, kita bulatkan dan tunjukkan pada murid. Okey, pada jam 10.30 ini. Dan sesaran, okey, kita dah pun ajar sesaran ialah jarak terpendek. Jadi kita gariskan saja, buat garisan. Okey, buat garisan lurus lah. Okey, lurus, dan kita boleh arahkan pada murid untuk buat perkara yang sama. Dan dengan menggunakan OneNote, kita dapat menunjukkan apa proses yang terlibat
dengan cara yang lebih jelas dan mereka boleh tiru cara yang betul. Berbanding kalau kita cuma bercakap ataupun kalau kita cuma lukis di papan putih atau papan hitam, sebab bila kita melukis pun kita tak akan dapat lukisan yang sama dengan yang ada di dalam paparan yang sebenar. Okay. Dan juga OneNote ini sangat mudah digunakan apabila kita membuat Google Meet. Okay. Bila kita buat Google Meet, biasanya orang akan gunakan PowerPoint, tapi fahamlah apabila kita menerangkan kepada kanak-kanak, mereka memerlukan satu titik fokus yang lain. Kalau kita tunjuk PowerPoint saja tanpa kita gunakan tools-tools yang diberikan, mungkin kalau kita suruh tengok kiri, dia akan tengok kanan. Dia akan melayang-layang. Jadi itu saja untuk kali ini. Harap-harap perkongsian saya ini akan dapat membantu cikgu-cikgu semua, dan kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.